Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Insya-Allah kita sambung lagi untuk siri yang kedua dalam tajuk ini. Tajuk na'il fa'il. Okey, hukmu harakati fa'is sulasi al-mu'tallil 'aini al-musnadi ila dhamir. Hukum baris fa fa'il sulasi mu'tal 'ain, yakni fa'il sulasi yang ain dia itu adalah huruf illah, yang mana dia disandarkan kepada dhamir. Macam mana nak buatnya? Okey, tengok qala al-musannifu rahimahullahu taala, kata musannif, wa in bi syaklin khifala bisunjuj tanab wa ma liba'a qad yura li nahwi hab. Wa in, dan sekiranya, bisyaklin khifah, jika ditakuti berlakunya keserupaan pada baris, bimbang takut berlaku persamaan pada baris, yujtanab, hendaklah dijauhi, hendaklah dielakkan. Wa ma liba'a qad yura li nahwi hab, dan apa sahaja hukum bagi kalimah ba'a yang mempunyai tiga wajah ketika majhul, sama dilihat pada fi'il hab. Okey, kita tengok pada huraian. Iza usnidal fi'lu sulasi al-mu'tallul ain, apabila disandarkan fi'il sulasi mu'tal ain ketika bina majhul kepada dhamir mutakallim ataupun dhamir mukhatab ataupun dhamir ghaib, sama ada ia itu adalah waw. Jadi mu'tal ain tadi adalah waw ataupun ya. Tengok, dia ada hukum yang berbeza. Fa in kana wawiyan, sekiranya mu'tal ain tadi adalah huruf waw, berasal daripada waw. Contohnya sama. Sama fi'il madhi yang mana asal dia adalah sawama. Sebab kita tengok pada masdar dia sama yasumu sauman, ya. Jadi maksudnya asal madhi dia ialah sawama, yakni huruf illah itu, huruf mu'tal ain itu berlaku pada huruf waw. Wajaba indal musannif, wajib di si pengarang ini, kasrul fa'i awil ishmam, baca dengan kasrah fa ataupun boleh baca dengan ishmam. Kalimah simtu. Okey, simtu. Okey, lalu kita nak buat dia dengan fi'il majhul, ya. Okey, dia akan jadi simtu. Maka tak boleh kata sumtu, sebab dia akan bertukar dengan fi'il maklum, ya. Jadi kita nak elak daripada kesamaran bertukar baris, kita boleh baca dengan simtu, yakni dengan kasrah fa. Tak boleh baca dengan dhammah, sebab dhammah ini adalah bentuk bina maklum, sumtu, ya. Okey, baik. Jadi kita boleh baca dengan kasrah fa ataupun ishman. Simtu juga, cuma kita muncungkan sikit mulut. Simtu, simtu. Wa in kana ya'iyan, sekiranya mu'tal ain tadi adalah huruf ya ataupun berasal daripada ya. Contohnya kalimah ba'a, ya. Ba'a yabi'u bai'an. Jadi kalimah ba'a berasal daripada baya'a, ya. Sebelum berlaku ilal, dia adalah baya'a. Buktinya masdar dia adalah bai'. Wajaba indal musannif, wajib di sisi musannif, di sisi dia, di sisi musannif kitab ni, Ibn Aqil, dia kata dhammuhu awil ishmam, baca dengan dhammah ataupun baca dengan ishmam. Jadi kalau ba'a, kita baca bu'tu. Kalau sama, kita baca simtu. Ingat, kalau sama, yakni dia berasal daripada waw, kita baca simtu.
Kalau ba'a, maknanya mu'tal ain dia itu ialah ya, kita baca dengan bu'ta. Maka anda kata bu'ta ya abdu, kamu dijual wahai si hamba. Maka tak boleh kata bi'tu. Tak boleh kata bi'tu. Sebab apa? Sebab kalau kita kata bi'tu, maka dia akan sama dengan fi'il bina maklum. Bi'tu, saya jual. Bu'tu, anda dijual. Beza kan? Saya dijual, sorry. Bu'tu, saya dijual. Okey, bi'tu maknanya saya menjual. Jadi beza makna. Okey, saya ulang sekali lagi. Mana kalau fi'il mu'tal ain berasal daripada waw, baca dengan kasrah. Sama simtu ataupun ismam, simtu. Kalau dia berasal daripada ya, mana mu'tal ain dia tu ya, contohnya ba'a, kita baca dengan dhammah, bu'tu, ataupun ismam, bu'tu, ya. Itu sahaja. Yang lain ni saya tak bacalah sebab ini huraian saja, ya. Jadi poin dia adalah berada di sini, okey. Jadi pelajar kena nilah, kena fokus di sini. Okey, baik. Kemudian kita tengok pula baris sebelum ain ifta'ala dan infa'ala mu'tallal aini, kedua-dua ni mu'tal ain ketika bina majhul. Okey. Kita terus kepada poin. Dia kata fayajuzu fit ta'i wal qafi, maka harus pada ta dan qaf dalam contoh yang diberi tadi, salah satu aujuh, dibaca dengan 3 cara. Yang pertama dhammah bahagian depan, lalu kita baca ukhtura. Okey. Asal dia ikhtara itu maklum. Kita nak tukar kepada majhul, kita boleh baca dengan dhammah. Maksudnya ukhtura. Maksudnya di sini huruf alif ni, huruf pertama ni kita baca dengan dhammah, dan huruf ta ni, huruf yang ketiga pun kita baca dengan dhammah. Okey, itu salah satunya. Cara yang kedua, kita boleh baca dengan kasrah. Contohnya ikhtira. Maksudnya huruf pertama ni kita baca dengan baris bawah, lalu huruf ta ini juga huruf yang ketiga kita baca dengan baris bawah, lalu kita tukarkan alif kepada ya untuk menyesuaikan dengan baris bawah huruf sebelumnya. Jadi kita boleh baca dengan dhammah dan boleh baca dengan kasrah. Maksudnya ukhtura pun betul, ikhtira pun betul. Satu lagi ismam. Taharrakal hamzatu bimisli harakati ta wal hamzah. Jadi kita baca baris di tengah-tengah antara antara dhammah dengan kasrah. Jadi yang ismam ni tak boleh tulislah sebab dia tak ada. Ismam ni pada bacaan saja, dia tak ada penulisan. Okey, baik. Ingat ya. Jadi untuk wazan apa? Untuk wazan ifta'ala ataupun infa'ala. Ikhtara, wazan dia ifta'ala. Manakala inqada, wazan dia infa'ala. Tengok inqada. Inqada. Okey. Maka bila kita buat dia bina majhul, senang je. Kita boleh baca 2 cara ataupun 3 cara. Yang pertama, kita dhammahkan huruf yang pertama. Kita dhammahkan huruf qaf, huruf yang ketiga. Sesuai dengan dhammah, tukar kepada waw. Jadi inqada, unquda. Satu lagi kita boleh baca dengan kasrah. Kita baca qida. Okey, boleh baca dengan dhammah ataupun kasrah. Satu lagi kita baca dengan ismam, qida. In tu kita buat muncung sikit. Kita buat muncung. Qida. Itu bacaan ismam. Susah sikit lah ya. Yang ni yang ismam ni kalau orang belajar qiraat, mengajar qiraat Quran ya, dia akan jumpa lah ya. Okey, baik. Jadi ala kulli halnya
Ustaz nak bagi tahu bahawa untuk wazan ifta'ala dan infa'ala ni, okey, bila kita baca dengan bina majhul, maka harus pada huruf yang pertama, dan huruf yang ketiga tu nak baca dengan dhammah boleh, baca dengan kasrah boleh, nak baca dengan ismam pun boleh. Itu sahaja. Okey, baik. Seterusnya kita masuk kepada tajuk yang terakhir ya, kerana bab naib fa'il ni dia tak banyak sikit ya. Okey, seterusnya ma yanubu 'anil fa'ili 'inda 'adami wujudil maf'ul bih. Perkara yang menggantikan fa'il, maksudnya perkara yang boleh jadi naib fa'il ketika tidak ada maf'ulun bih ya. Yang tadi kita belajar bahawa naib fa'il ini asal dia maf'ulun bih. Kemudian dah fa'il kita buang, jadi maf'ulun bih tu ganti tempat fa'il kan. Jadilah naib fa'il. Sekarang timbul isu, kalaulah tidak ada maf'ulun bih, maka nak letak apa sebagai naib fa'il? Okey, baik, tengok. Wa qabilun min zarfin aw min masdari aw harfin jarrin biniyabatin hari. Wa qabilun, dan boleh menerima zaraf ataupun masdar ataupun haraf jar biniyabatin, untuk digantikan hari ya. Sesuai untuk digantikan. Maksudnya kalau tak ada maf'ulun bih, sesuai kita ambil zaraf ataupun kita ambil masdar ataupun kita ambil haraf jar yang berada selepas fi'il itu untuk kita jadikan sebagai naib fa'il. Tengok huraian dia. Iza lam yujad al-maf'ulu bihi, apabila tidak ada maf'ulun bih, uqima az-zarfu, diletakkan zaraf, awil masdaru ataupun masdar, awil jar wal majruru maqamahu, ataupun jar dan majrur di tempatnya, yakni di tempat fa'il ya. Okey. Wa syaratun fi kulli wahidin minha, dan syarat setiap satunya, sama ada zaraf ataupun masdar ataupun jar majrur, syarat dia an yakuna qabilan lin niyabah, boleh menerima ganti. Tengok contoh terusnya. Okey, contohnya cuba payah tengok. Okey, contohnya okey, kita ambil contoh yang pertama adalah zaraf. Okey, sira yaumul jumu'ati. Asal dia sara zaidun yaumal jumu'ati. Sara zaidun yaumal jumu'ati. Jadi kita buang zaid, kita jadikan sara tadi dengan majhul jadi sira. Sira yaumu kita jadikan sebagai naib fa'il. Okey, baik. Jadi yaumu itu adalah zaraf ya. Ini zaraf zaman, isim masa ya. Yang kedua, waduriba darbun syadidun. Waduriba darbun syadidun. Asal dia daraba zaidun darban syadidan. Asal dia daraba zaidun darban syadidan. Kita buang zaid, lalu kita tukarkan bentuk fi'il kepada majhul, jadi duriba. Kita ambil masdar, yakni darbun. Ambil maf'ul mutlaq ya, asal maf'ul mutlaq tadi ni. Kita ambil dia, kita letak di sini. Jadilah darbun itu adalah naib fa'il. Okey, baik. Yang ketiga, murra bi zaidin. Murra bi zaidin. Jadi murra ni adalah fi'il bina majhul, bi zaidin adalah jar dan majrur. Jadi ba haraf jar, zaidin mana majrur, isim majrur. Jadi jar dan majrur ini boleh jadi naib fa'il ya, ketika tidak ada maf'ulun bih. Okey, baik. Itu saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.